Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Atifah binti Muhammad Saufi, pemegang kad matrik 206270. Assalamualaikum, nama saya Siti Nur Hidayah binti Awang, pemegang kad matrik 206685. Aduh, penat ni hari ni. Nak rehat lah. Siapa pula mesej ni? Cikgu Atifah? Sila klik pautan video deklamasi sajak Dirgahayu Sayangi Malaysiaku dan cari gaya bahasa. Cikgu akan bincangkan esok. Alamak. Baik buat sekarang. Jom tengok. Mengalir air mata pertamaku, dirahmati yang esa bertapak di bumi merdeka. Tanah airku Malaysia yang tercinta, terbentang luas dihias beraneka bangsa, dicurah pelbagai agama dan bangsa anak merdeka. Di tanah air ini akukah berdiri tanpa saksi, mengibar panji Ibu Pertiwi, menggalas janji leluhur anak negeri, telah diwarisi dari bujang berani, menungkah arus mengejar destinasi suci, satu kebebasan hakiki, sebuah kemerdekaan. Aku anak negeri bersumpah di bumi terpijak ini, menjunjung langit dan janji, hingga hayat dikandung badan, mencorak warna dan menabur jasa, agar terjaga dan sentosa aman sejahtera. Malaysia yang merdeka, Malaysia yang gemilang, Malaysia yang sejahtera, Malaysia yang makmur. Sumpah anak merdeka. Tidak kami menjadi api di dalam sekam yang membakar hangus suburnya hasil merdeka, apalagi duri dalam daging yang merobek tegapnya anak merdeka. Kerana kami anak negeri yang merdeka, kami sayang Malaysia merdeka. Berdiri kami teguh, bercerai kami hindari. Agi hidup, agi ngelaban, Dirgahayu sayangi Malaysiaku. Video yang Cikgu Atifah suruh tengok tu dah tengok, tapi nak kenal pasti tu gaya bahasa apa tu tak reti lah. Aduh, macam mana? Tak apalah, buat lain kali je lah. Nak rehat lah. Itulah dulu. Terdapat 15 gaya bahasa yang sering digunakan dalam penulisan puisi. Mari sama-sama kita saksikan. Anafora ialah pengulangan kata pada awal baris. Contohnya, bila diikat ia berjalan, bila dibuka ia berhenti. Perkataan bila menunjukkan pengulangan kata pada awal baris. Responsi ialah pengulangan kata pada tengah baris. Contohnya, sayang indah pergi Johor, dia yang Pepita pergi datang. Perkataan pergi pada baris pertama dan baris kedua menunjukkan pengulangan kata pada tengah baris. Epifora ialah pengulangan kata pada akhir baris. Contohnya, sayang Salma hatinya pedih, teruja sakitnya hati pedih. Pengulangan kata pedih pada baris pertama dan baris kedua menunjukkan pengulangan kata pada akhir baris.
Repetisi ialah pengulangan kata pada baris yang sama. Contohnya, pergilah sayang, pergi jauh. Perkataan pergi diulang pada baris yang sama. Singkop ialah penggunaan singkatan kata. Contoh, su, mu, mahu, tak, nak dan sebagainya. Metafora ialah perbandingan secara tidak langsung atau kiasan dua kata yang terkandung unsur konkret dan unsur abstrak. Contohnya, bukit-bukit harapan. Bukit merupakan unsur konkret, manakala harapan merupakan unsur abstrak. Simili merupakan perbandingan atau kiasan secara langsung yang bersegi laksana seperti bak, umpama, bagaikan dan sebagainya. Contohnya, bagai buih kecil di air. Personifikasi ialah penggunaan unsur kemanusiaan terhadap unsur bukan manusia. Contohnya, kebosanan menggigit pangkal rasa. Kebosanan merupakan unsur bukan manusia, manakala menggigit merupakan unsur manusia. Hyperbola merupakan penggunaan unsur yang melampau. Contohnya, sekarang kumpulkan tenaga raksasa. Manusia tidak mungkin dapat mengumpulkan tenaga seperti raksasa. Inversi merupakan pembalikan kata. Contohnya, aduhai Adinda berpesan adik. Sepatutnya ditulis sebagai aduhai Adinda, adik berpesan. Paradoks merupakan penggunaan unsur positif dan negatif pada satu baris. Contohnya, menangis dalam kegembiraan. Menangis merupakan unsur negatif, manakala kegembiraan merupakan unsur positif. Asonansi ialah pengulangan huruf vokal. Contohnya, pengulangan huruf A banyak berlaku pada ayat aduhai malam pak kadu. Aliterasi merupakan pengulangan huruf konsonan. Contohnya, pengulangan huruf M pada ayat ayamnya menang kampung Tegadai. Imejan merupakan penggunaan unsur alam. Contohnya, sungai, laut, tasik, bulan dan sebagainya. Simbol atau perlambangan merupakan penggunaan simbol untuk menggambarkan sesuatu unsur. Contohnya, sanggup kutempuhi walaupun berombak. Ombak melambangkan cabaran hidup. Gunakanlah ilmu ini sebaik-baiknya. Cikgu Atifah. Sampai dia mimpi dia masuk kertas ni. Cari gaya bahasa dalam sajak dirgahayu sayangi manusiaku. Baiklah, berdasarkan apa yang Cikgu Atifah ajar tentang fakta dan huraian gaya bahasa, jadi kita dah boleh buat dan cari serta kenal pasti gaya bahasa yang ada dalam sajak Dirgahayu Sayangi Malaysiaku. Yang pertama adalah inversi, iaitu pembalikan kata. Contohnya, mengalir air mata pertamaku. Yang kedua adalah singkop. Singkop adalah singkatan perkataan. Dalam ayat di sini, singkop merupakan ku, iaitu singkatan daripada perkataan aku. Yang ketiga adalah hyperbola. Hyperbola adalah pembandingan yang melebih-lebih. Contohnya, menjunjung langit dan janji. Kita sebagai manusia agak mustahil untuk menjunjung langit, apatah lagi menjunjung janji. Jadi, ini adalah gaya bahasa hyperbola. Yang keempat adalah pengulangan.
Dalam sajak ini juga kita dapat melihat dua jenis gaya bahasa pengulangan, iaitu anafora. Anafora adalah pengulangan perkataan di awal baris. Contohnya, Malaysia yang gemilang, Malaysia yang merdeka, iaitu pengulangan Malaysia yang. Pengulangan yang kedua adalah repetisi. Repetisi adalah pengulangan perkataan yang sama pada baris yang sama. Contohnya, berdiri kami teguh, bercerai kami roboh, iaitu pengulangan perkataan kami. Seterusnya adalah asonansi. Asonansi adalah pengulangan huruf vokal, iaitu A, I, E, O, U. Dalam sajak ini kita dapat lihat bahawa pengulangan vokal A, iaitu agar terjaga dan sentosa aman sejahtera, iaitu pengulangan vokal A. Yang kedua adalah aliterasi, iaitu pengulangan huruf konsonan. Kita dapat lihat dalam sajak ini ada pengulangan huruf konsonan K, iaitu kebebasan hakiki sebuah kemerdekaan. Gaya bahasa seterusnya kita dapat kenal pasti dengan mudah kerana ia peribahasa. Contohnya, duri dalam daging.